Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Bertemu lagi menerusi rancangan Titik Sentuhan terus bertindak. Terima kasih kerana menonton rancangan kami. Kami menerima pelbagai aduan dari penonton setia Titik Sentuhan yang inginkan kami turun padang dan mendengar permasalahan yang ingin diutarakan. Untuk itu, terima kasih atas sokongan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Untuk malam ini, kami akan paparkan dua paparan untuk tontonan anda. Jadi pasal benda ni dia tak ada penghadang jalan. Jadi apa-apa hal dia orang senang jatuh lah. Kita dah tahu kejadian ni bukan sekali dua. Kita mulakan paparan malam ini dengan satu kisah. Masihkah anda ingat kisah kemalangan maut yang melibatkan seorang anak dan isteri kepada Muhammad Azmir yang berlaku di Jalan Bukit Permai Ceras baru-baru ini? Kisah ini telah menjadi igawan ngeri kepada penduduk setempat. Keadaan jalan yang berlereng tanpa penghadang jalan telah mewujudkan kerisauan di hati penggunanya saban hari. Sampai bilakah mereka harus melalui jalan yang bercerun setinggi 20 meter dengan hanya bertembokkan konkrit setinggi 2 kaki? Bersama wartawan Syarul Nazrin menelusuri permasalahan ini dalam Lereng Maut. Saksikan. Takut tapi terpaksa. Begitulah perasaan yang dialami setiap kali melalui jalan yang dilaporkan sering berlaku kemalangan maut. Bagi penduduk Bukit Permai Ceras, walaupun sudah bertahun tinggal di kawasan tersebut, namun perasaan takut setiap kali melalui jalan tersebut tidak pernah pudar, terutama ketika waktu malam. Manakala penduduk yang tinggal di bahagian bawah lereng bukit pula bagaikan fobia setiap kali bunyi dentuman kemalangan yang berlaku, kerana situasi mangsa kemalangan dan kenderaan tercampak jatuh hingga ke bahagian bawah kawasan penempatan mereka sering berlaku. Kru Titik Sentuhan meninjau kawasan yang dianggap lereng maut bagi setengah penduduk. Sepanjang pemerhatian kami, hanya benteng setinggi 2 kaki sahaja dibina bagi tujuan menghalang mereka yang terlibat kemalangan daripada terjatuh. Dan ini amat tidak bertepatan dan tidak sesuai. Penghadang setinggi ini dipasang di kawasan yang berisiko dan berbahaya, apatah lagi kedalaman cerun tersebut melebihi 20 meter. Kita bukan perasaan kita ya, anak-anak kita pun kita risau benda-benda macam ni kan. Pasal sepatutnya kan kita dah tahu kejadian ni bukan sekali dua. Dah 2-3 orang ni yang jatuh bukit tu. Kalau tu kita minta pemaju kan, kalau boleh kan dia tolonglah buat ni, dengan dia nak buat projek bawah tu, sebab tu di atas tu dia abaikan. Itu masalah orang sini banyak kali dah komplain. Tapi lain lah yang dia buat pun penghadang tu pun tutup, tak habis. Baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan kemalangan menyayat hati keluarga Muhammad Azmi Al-Faiz yang meragut nyawa isterinya dan anaknya. Lebih tragis, semasa pelanggaran, Nur Zainah Azizi bersama bayinya Ishan tercampak ke cerun berbatu sebelum terhempas ke kawasan Medan Pangsapuri, Bukit Permai. Penduduk setempat mendakwa ini bukanlah kemalangan yang pertama di kawasan lereng Bukit Permai. Kalau nak ikutkan yang kali ini yang keempat dah. Yang itu hari sebelum tu ada Cina jatuh pada atas tu. Lepas tu yang sebelumnya ni ada lagi Melayu. Lepas tu ada satu perempuan mengali. Lepas tu yang terbaru ni itulah yang laki dengan perempuan dengan anak dia tu kan. Jadi pasal benda ni dia tak ada penghadang jalan. Jadi apa-apa hal dia orang senang jatuh lah.
Rata-rata penduduk menggesa pihak berwajib mengambil tindakan segera bagi mengelakkan kemalangan tidak diingini daripada terus berlaku. Penduduk mendakwa lagi sudah hampir 20 tahun keadaan benteng di laluan itu sebegitu. Ditambah pula dengan kerja penstabilan cerun sedang dilakukan, maka penambahbaikan benteng perlu juga disegerakan. Yang kat sini akak rasa memang wajib pun dibuat. Kau tengoklah macam mana dengan keadaan benteng terlalu cetek daripada atas. Benda tu jauh ke dalam. Kalau jatuh memang tak ada penghadangan langsung. Kalau insiden tengoklah apa berlaku kan. Bagi akak memang patut sangat buat. Bukan seorang dah yang berkata macam ni kan. Ngeri. Korang sendiri pun tengok keadaan ni macam mana kan. Ngeri. Jadi kalau minta pemaju yang dapat tender yang buat ni, buat tembok ataupun pagar penghadang lah. Jadi kalau apa-apa hal jadi orang yang apa ni ada apa kan dia tak jatuh ke bawah lah. Kalau bila jatuh ke bawah ni jawab dia meninggal lah. Pasal benda ni tebing batu tinggi kan. Jadi kami penduduk sini minta lah pihak yang berwajib buat yang terbaik. Pertama kalau tak boleh buat tembok kita buat pagar. Kru Titik Sentuhan memanjangkan keluhan penduduk setempat kepada Majlis Perbandaran Ampang Jaya mengenai isu jalan di lereng maut ini. Kehadiran kami disambut oleh Insinyur Zafrul Fazri, Pengarah Jabatan Kejuruteraan Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Menurut Encik Zafrul, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak majlis untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya kawasan kejadian, terutamanya melibatkan jalan bercerun. Penstabilan cerun, melakukan inventory kawasan bercerun serta menyediakan papan tanda amaran di kawasan kerja pembinaan. Ini merupakan usaha yang telah dilakukan oleh pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Telah berlakunya insiden-insiden kemalangan yang seumpama ini, so kami majlis cuba membantu untuk menaikkan lagi tahap keselamatan di sepanjang jalan tersebut dengan membina railing keselamatan. Walau bagaimanapun ianya bukan suatu perkara yang dikategorikan sebagai menjamin keselamatan. Kami tidak boleh katakan dengan adanya pagar keselamatan tersebut mana-mana kemalangan tidak akan berlaku. Tidak begitu. Tetapi ianya sebagai salah satu ciri keselamatan yang perlu dipertingkatkan supaya kecuaian pemandu contohnya dapat dikekanglah daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Jalan raya bukanlah satu-satunya punca berlakunya kemalangan. Penduduk juga diminta berhati-hati ketika melalui jalan tersebut dan bertimbang rasa. Tembok tersebut sebenarnya bukan bertujuan untuk menghalang mangsa-mangsa dari jatuh ke dalam curam, kita panggil cerun tersebutlah, ya. Tetapi ia hanya sebagai tembok pengadang keselamatan jalan raya supaya kereta tidak terbabas yang mana mungkin disebabkan oleh kecuaian pemandu ataupun penunggang motosikal, untuk mengelakkan daripada mereka terbabas sehinggakan jatuh ke dalam gaung. So di situ dibina tebing sebagai salah satu komponen keselamatan, tetapi bukan bertujuan untuk menghalang mana-mana kemalangan ataupun mangsa yang berlaku impak besar dalam kemalangan jalan raya daripada jatuh ke dalam cerun tersebut. Selepas sesi temu ramah di pejabat MPAJ, Kru Titik Sentuhan menjemput pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya melihat sendiri keadaan kawasan tersebut. Setelah melakukan tinjauan buat kali kedua, ada khabar gembira apabila Encik Zafrul menyatakan proses meletakkan besi penghadang jalan akan dilakukan dalam masa yang terdekat. So dalam semakan kami dapati ada penambahbaikan yang perlu dibuat seperti memasang pagar keselamatan di sini untuk tujuan keselamatan kepada pengguna jalan raya di sini. So untuk masa ni kerja-kerja sedang dibuat, insya-Allah pada akhir April 2016 nanti kerja-kerja siap dilaksanakan.
Untuk keseluruhan kawasan jalan sepanjang Bukit Permai ini lebih kurang 2 kilometer. So kita akan tumpukan pemasangan yang paling awal di tempat kejadian terlebih dahulu sepanjang 60 meter daripada tebing roundabout sana sehingga ke bahagian tempat kejadian untuk cover kawasan kemalangan, yang mana kita dapati di situ adalah tempat yang agak berisiko. So selepas ini kita akan buat secara berfasa sehinggalah kerja-kerja pemasangan railing di sepanjang laluan Bukit Permai ini siap dilaksanakan sepenuhnya. Tindakan segera oleh pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya wajar diberi pujian. Diharapkan dengan usaha ini tahap keselamatan di kawasan lereng Bukit Permai ini dapat dipertingkatkan. Malang tidak berbau. Diharapkan pengguna jalan raya turut bersama-sama meningkatkan tahap kesedaran terhadap pemanduan berhemah. Syahrul Nazrin untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Tabah mencari rezeki meskipun terkadang dihina. Inilah sisi pengorbanan seorang lelaki yang digelar ayah, yang sanggup melakukan apa saja demi menanggung derita anaknya yang sedang sakit ketika ini. Keluarga ini terpaksa menjual mainan di sekitar ibu kota demi menanggung perbelanjaan seharian. Ikuti kisah keluarga ini bersama wartawan Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Mainan untuk Syikit. Saksikan. Tabah mencari rezeki seawal pagi sehingga lewat malam, menjadikan permainan kanak-kanak sebagai punca mata pencarian. Apa saja pun boleh demi sesuap nasi. Namun apa yang penting membela nasib anaknya yang hanya terlantar di atas kerusi roda. Beginilah ketabahan seorang bapa mencari rezeki untuk menyara seisi keluarganya. Lebih memeritkan, kos penjagaan bagi anaknya yang sakit ini teramat tinggi. Siti Nurhashikin Johari kini sudah berusia 16 tahun. Sejak lahir beliau menghidap penyakit saraf dan masalah jantung berlubang, ditambah pula dengan pekak dan bisu. Lepas tu katarak, pekak, pakej. Doktor cakap dengan saya pakej. Segala simpanan kerja dari muda, saya kerja sampai ketua, habis buat belanja untuk perubatan. Kampung lah, moden lah. Dari lahir je. Penyebab dia je, doktor pun tak dapat. Sehingga kan ada doktor ambil darah hitam saya, dia nak cek je saya ada HIV. Apabila keputusan sampai, tiada. Tak ada. Bila tak ada, tadi doktor pun siasat. Dia kata tarik bukan, apa bukan, tapi saya cakap, anak saya Down syndrome ke doktor? Dia bukan Down syndrome, dia cakap. Dia ada penyakit saraf. Dalam dunia ni kurang. Kalau Down syndrome, dia punya muka semua sama, dia kata. Melihat keadaan mereka sekeluarga menginsafkan kami. Kru Titik Sentuhan mengambil inisiatif untuk mendekati keluarga ini ketika mereka sedang berniaga di depan Pasaraya Sogo dekat ibu negara. Mungkin ada yang memandang sinis dan tertanya-tanya, kenapa perlu mengusung anak yang sakit ke sana sini? Adakah untuk mendapat simpati? Atau mungkin di kalangan kita akan terus membuat konklusi mereka mempergunakan anak untuk keuntungan sendiri. Namun tidakkah kita terfikir siapa yang akan menjaga anak ini jika mereka keluar mencari rezeki? Biasalah orang kita ni kadang dia berjalan, sambil berjalan kadang dia orang bercakap. Kadang kita hati panas juga sebab kita mengenangkan anak yang nak cik makan kan. Kalau kita tak buat macam ni, siapa nak bagi anak kita makan? Nak bagi dia pampers, bukan dia je, yang adik-adik dia pun lain kadang nak minta tu, nak minta ni. Syed tak kerja, sebab Syed jaga dia sepenuh masa. Sebab nak jaga anak AKU kan. Kalau kerja, macam mana nak kerja? Bukan tak boleh percaya kat orang. Sekarang banyak yang terjadi. Tengok yang ada yang hantar dekat pengasuh,
Banyak yang tercekik ni, tertelan apa semua kan. Macam anak saya dia banyak masalah. Package lah, uras saraf. Mata, jantung. Dia jantung berlubang. Niaga pun bawa anak tak. Tapi cakap cik, jangan mengata cik tanya sebab apa saya buat. Cuba tanya, ajukan soalan, saya jawab. Ada sebab saya pun tak nak anak saya bawa sini. Saya sebagai seorang bapa, kadang-kadang saya berniaga dengan saya tengok anak saya melitis saya mata. Tapi saya tak berdaya lagi. Tu kadang-kadang macam ada macam orang buat tunjuk perasaan, sokong bantu serial apa. Saya bukan tak nak bantu. Sedangkan dalam Quran ada mengatakan bantulah orang sekeliling, baru kamu bantu orang di luar. Saya sedih tengok. Kenapa orang beria bantu orang di luar yang jangan kami masih ada kat sini macam ni. Ramai je kat sini. Rakyat Malaysia. Apabila kita minta bantu, nanti tunggu proses. Itu yang cukup. Pernahkah kita mendengar ada orang yang ingin hidup sebegini? Dikala insan lain bersukaria, mereka berhempas pulas, berjerih payah di bawah panas matahari hanya untuk kelangsungan hidup. Bukan tidak mahu untuk mencari pekerjaan lain. Ini kerana Encik Johari sudah tidak mampu melakukan pekerjaan berat kerana pernah mendapat kemalangan ngeri mengakibatkan kakinya kini menjadi tempang. Lepas saya kemalangan jalan raya, saya dah hilang mata pencarian. Jadi saya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mencari kerja. Saya bekerja dengan Guardian Security. Saya kerja dengan Guardian Security, masa terlalu panjang je. Sebab saya tanggungan banyak dan gaji tak tetap. Anak saya perlukan perhatian. Mak dia pun tak berapa tahu. Pernah satu kejadian, anak saya kuku dah biru dah ni. Saya turun tahan teksi, satu teksi pun tak mau berhenti. Sebab doktor cakap kalau lambat sikit, kami tak boleh bantu. Satu teksi pun sampai saya menggadai nyawa di tengah-tengah jalan untuk menahan. Nanti ada hamba Allah tu berhenti, kenapa? Anak dia dah berbuih dah mulut. Pergi ke hospital. Bila sampai di hospital, doktor cakap anak cik dah kritikal ni. Berdebur. Jadi dia minta saya sign untuk masuk pipe untuk tunggukan jantung. Saya tak mau. Makan pakai anak dara sulungnya ini perlu disediakan. Meskipun hanya terlantar, kos penjagaan hariannya tidak kurang tinggi. Ini termasuk susu dan lampin pakai buang. Ubat dia tak boleh ubat sangat je sebab dia punya jantung tak kuat. Cuma vitamin. Vitamin dengan susu. Susu formula bayi. Kalau bukan susu tu dia makan tapi dia tak kuat. Segala makanan dia kena blender. Tak pakai tu je. Semua masuk dalam botol, bagi. Kalau tak blender dia punya sistem penghadaman tu habis dia, tak kuat. Obat doktor bagi, susu dia suruh kita beli. Sebab doktor hospital tak ada susu khas untuk dia. Satu tin tu tak silap saya 129. Setengah 600 gram. 129 ringgit. Susu S26 rumusan bayi. Macam mana ada lagi? Saya tak apa-apa ingat. Tapi saya ingat itulah. Di sebalik dugaan yang melanda, masih ada segelintir masyarakat tetap memandang hina. Mungkinkah kerana status kita yang kononnya tinggi, berjalan segak, berpakaian kemas, menyebabkan kita menoleh sebelah mata kepada mereka di tepi jalan yang bergadai nasib pada jualan patung permainan ini? Di sebalik permainan kanak-kanak ini menjadi asbab rezeki yang halal untuk menyara hidup anaknya yang kurang upaya ini. Itu pun jika umurnya panjang. Saya tak nak orang pandang serong bila saya duduk sini. Banyak kadang rakyat-rakyat Malaysia ni kadang bila kita bawa anak, orang dah pandang serong dah. Tapi dia orang tak tahu kedudukan kita yang sebenarnya.
Itulah sekiranya harapan saya 10 tahun penjaga mata. Saya dapat 3 anak saya. Aduh, mana tempat berteduh. Jika jauh dalam tempat berteduh, saya pun tak tahu apa nak jadi pada orang. Sebab bini saya ni tak berapa cantik. Mudah kena tipu. Orang KL ni cukup macam-macam je. Dia gini pun orang dengki. Sama sendiri pun dengki. Padahal saya ini dah dekat berapa tempat tahun dah mereka. Apa yang saya jual sekali dalam satu hari tu. Tak masuk apa pun ada cek balik. Tahulah saya dah cakap panjang tu. Ya Allah, saya tahu. Kalau saya cakap, orang tak percaya. Habis saya nak buktikan macam mana je. Usah ditanya perasaan Encik Johari dan isteri. Sebaliknya, tanya diri sendiri. Apakah kita ada hati dan perasaan sanggup membiarkan mereka umpama bersesak nafas merangkak mencari sehirup udara segar di sebalik debu-debu kota raya ini? Jika betul anda prihatin, nombor akaun bapanya sudah tertera dari awal. Jika anda lalu lalang di sekitar Pasaraya Sogo, mungkin bolehlah berbelanja sedikit membeli mainan Encik Johari ini. Harga tidaklah semahal mana pun. Cuma sematkan dalam hati, mainan ini adalah untuk anaknya, Nur Hashikin. Ahmad Muzaffaruddin Iskandar untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Sekian dulu pertemuan kita untuk malam ini. Diharapkan apa yang kami paparkan mendapat perhatian dan tindakan dari pihak yang bertanggungjawab. Untuk sebarang aduan dan permasalahan, anda bolehlah menghubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV atau terus ke laman Facebook kami, Titik Sentuhan TV1. Kami dengar, kami kupas dan kami paparkan terus pada anda. Sekian dulu dari saya Rohani Hamdan untuk Titik Sentuhan terus bertindak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.